Doktor, ini dia data harian penerima vaksin. Okey. Terima kasih. Sama, doktor. Wow, nak menghampir 90%, Ya, doktor. Hari ini sangat-sangat memberansangkan, doktor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Didik TV KPM. Hello rakan-rakan semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV bagi slot tahap 2 bersama saya Syafiqah Farahin Razali ataupun panggil je Kak Pika. Dan hari ini kita sama-sama nak belajar mata pelajaran matematik. Seronok ke tak belajar matematik? Tapi nak tahu dulu apakah tajuk kita pada hari ini. Kak Pika terlebih dahulu nak ingatkan adik-adik rakan-rakan semua, sila pastikan anda amalkan SOP, jarak sosial dan juga kalau keluar dari rumah tu ingat cegah 3S, iaitu tempat yang sesak, tempat yang sempit ataupun sembang dekat. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita lihat dulu biodata profil guru kita pada hari ini. Jom. Itu dia tenaga pengajar kita yang akan mengajar kita matematik pada hari ini, iaitu Cikgu Suzana Ali. Cikgu, apa khabar? Silakan Cikgu datang ke set kami. Cikgu, apa khabar Cikgu? Khabar baik. Ya, berseri-seri pada hari ini nak ajar kita matematik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teruja pagi-pagi ni kan? Ya, rasa sangat segar dan harapnya murid-murid kita di rumah pun rasa segar untuk belajar sama-sama. Baiklah, Cikgu Suzana, bagi penonton kita, boleh tak Cikgu perkenalkan diri dulu? Okey. Apa khabar semua? Okey, saya Cikgu Suzana Bitali dan mengajar di Sekolah Kebangsaan Seksyen 1 Bandar Kirara. Okey Cikgu, dan saya lihat sebentar tadi dalam biodata Cikgu ni 13 tahun dah mengajar, ya Cikgu? Alhamdulillah, 13 tahun. Sangat-sangat beruntung murid-murid Cikgu kerana mendapat Cikgu seperti Cikgu Suzana. Baiklah Cikgu, sebelum kita memulakan mata pelajaran kita dan aktiviti pada hari ini, saya nak mempersilakan Cikgu untuk mengamalkan SOP di dalam studio. Jadi terletak di sini gel pembasmi kuman untuk Cikgu pakai sama-sama dengan Kak Pika, dan juga kalau adik-adik semua perasan, Kak Pika dan Cikgu Suzana mengamalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Ni pun dah nak 2 meter sebenarnya. Ya Cikgu. Okey, baiklah. Jadi hari ini seperti biasa kita bukanlah berdua sahaja Cikgu. Betul. Ya, kita nak perkenalkan murid-murid kita daripada macam-macam sekolah pada hari ini, ya. Jom kita persilakan mereka di belakang sini. Hello. Assalamualaikum semua. Sihat ke? Alhamdulillah. Okey. Wah, berseri-seri semua seperti Cikgu Suzana kita pada hari ini. Jadi kita ada terlebih dahulu, boleh tak kita dapatkan Akil, iaitu seorang murid daripada SK Felda Air Tawar. Hai Akil, boleh perkenalkan diri anda? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Hai Cikgu Suzana, hai Kak Syafiqah. Nama diberi Akil Hakim bin Muhammad Syukuril. Murid tahun 4 Bestari dari Sekolah Kebangsaan Felda Air Tawar 5, Kota Tinggi, Johor. Boleh panggil saya Akil. Okey, baiklah Akil. Terima kasih daripada Johor Akil. Okey, dan seterusnya kita ada Kisha. Hello Kisha. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Kisha binti Ali Imran. Boleh panggil saya Kisha. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 1 Bandar Kinarara. Hai kawan-kawan Sekolah Kebangsaan Seksyen 1 Bandar Kinarara. Wah, hai kawan-kawan semua. Harapnya mereka pun melihat Kisha pada kaca TV pada hari ini. Okey, baiklah, seterusnya kita ada Noh. Silakan Noh. Hello. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Cikgu Suzana, hai Kak Syafiqah. Nama saya Noh Feditan bin Muskonero. Boleh panggil saya Noh. Saya dari SK Seksyen 1 Bandar Kinarara. Hai kawan-kawan.
Hai kawan-kawan semua. Baiklah, terima kasih Nur. Dan seterusnya, Kak Pika nak dengar daripada Auni. Boleh ke? Hai Auni. Hello. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nafar Auni Damisha binti Ahmad Zefri. Boleh panggil Auni. Saya dari sekolah SK Puchong Utama 3. Hai kawan-kawan. Hai, okey, terbaik. Auni bersiap sedia dengan kerusi ni seperti seorang yang sudah bersedia untuk belajar pada hari ini. Okey, baik. Seterusnya kita ada Syahid. Hai Syahid. Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Hai Cikgu Suzana. Hai Kak Syafika. Ya Syahid. Apa khabar semua? Baik. Nama saya Ahmad Syahid Mukil bin Muhammad Ali Syakran. Boleh panggil saya Syahid. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Putra Perdana Selangor. Okey, baiklah Syahid. Okey, Syahid sudah bersedia ke nak belajar? Boleh bagi Kak Pika thumbs up? Okey tu? Okey, kita sama-sama belajar. Baiklah, dan terakhir kita ada Kashifa. Silakan Kashifa, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Kashifa binti Sulki Izwan. Boleh panggil saya Kashifa. Saya dari SK LKTP Nita 2 Mesin Johor. Hai kawan-kawan SK LKTP Nita 2. Baiklah, okey. Jadi kita ada 2 pelajar daripada Johor pada hari ini. Baiklah cikgu, sebelum kita memulakan mata pelajaran kita, tentunya cikgu nak membuat imbas kembali ya cikgu? Ya, betul Syafika. Dan tajuk kita apa cikgu hari ini? Tajuk kita hari ini adalah berkaitan tentang data. Data. Okey. Baiklah. Okey, di mana untuk mengetahui Syafika dan semua murid yang menjadi tetamu cikgu pada hari ini dan juga yang berada di rumah. Okey, seperti mana yang murid-murid telah pelajari semasa tahun 3, murid-murid telah mempelajari bagaimana untuk mengumpul, mengelas dan menyusun data. Tapi hari ini kita tambah lagi pengetahuan mereka dengan mereka perlu membina pitograf, carta palang, menggunakan data terkumpul dan akhir sekali mereka mentafsir apa yang berkaitan tentang pitograf dan juga carta palang. Okey, dan sudah tentunya saya yakin sebentar nanti kita akan lebih mendalami apa itu piktograf dan juga carta palang. Tapi sebelum tu cikgu, kan sebentar tadi kita ada lakonan pendek itu kan cikgu? Betul. Kita bercakap tentang data kan? Ya. Apa pentingnya pengumpulan data ni cikgu? Pengumpulan data tu sangat penting, di mana daripada pengumpulan data tu kita dapat mentafsir apa yang berkaitan supaya sesuatu keputusan ataupun sesuatu yang maklumat yang penting kita boleh perolehi. Baiklah cikgu. Okey, dan seterusnya tentunya kita ada objektif dan standard pembelajaran kan cikgu? Betul. Sebagaimana dalam paparan, okey, standard pembelajaran yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah membina pitograf dan carta palang bagi data tak terkumpul dan juga mentafsir pitograf dan carta palang yang dibina. Baiklah cikgu. Jadi 2 elemen ini yang kita akan beri fokus murid-murid dalam talian. Jangan lupa ya, kalau ada nota penting yang kita perlu ingat, catat pada pensel, pada kertas, gunakan pensel pena anda. Baiklah cikgu. Jadi sebelum kita memulakan mata pelajaran ya cikgu, jadi kita akan berehat dulu, bagi ruang kepada murid-murid kita untuk sediakan alatan tulis mereka. Jadi kita akan jumpa selepas ini. Jangan ke mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Wah, rajinnya membaca. Ya cikgu, saya punya hobi memang suka membaca cikgu. Oh, ya ke? Bagusnya Syafiqah. Ya. Macam mana pula dengan murid-murid yang bersama kita pada hari ni? Diorang ada tak hobi yang sama macam Syafiqah? Harapnya begitulah. Jom kita tanya mereka cikgu. Betul? Okey. Boleh tak Kak Pika nak dapatkan terlebih dahulu? Siapa? Boleh tak Akil kongsikan pada Kak Pika? Apakah hobi Akil? Adakah membaca juga? Silakan Akil. Terima kasih Kak Syafiqah. Saya suka, hobi saya juga membaca buku. Buku yang saya baca dalam masa seminggu ini ialah sebanyak 6 buah buku. Wah, 6 buku. 6 buah buku. Jadi dalam satu masa hari, seminggu. satu hari satu buku lah tu cikgu. Mungkin juga betul. Satu hari rehat. Satu hari. Baiklah Okey, cikgu, ya. Macam mana pula dengan murid-murid yang lain? Okey, kenalah tanya mereka. Siapa yang sebelum tu Syafiqah. Ya cikgu. Saya rasa saya dapat idea tau. Aha. Okey. Tadi Syafiqah cakap suka membaca. Betul. Lepas tu Akil pun dah dinyatakan dia baca buku, 6 buah buku dalam masa seminggu. Apa kata saya kumpulkan data mereka tersebut, Okey. iaitu membaca buku cerita ataupun majalah dalam masa seminggu dalam bentuk jadual. Itulah maknanya kita kumpulkan data ya cikgu. Betul. Okey. Bersama cikgu, cikgu ada sediakan satu jadual. Okey. Okey, cikgu akan catatlah kalau macam tu. Boleh cikgu. Okey, jadi tadi kita mulakan dengan Akil Akil tadi cikgu. Akil tadi berapa buah buku? 6 buku dalam masa seminggu. Cikgu tulis nama murid satu. Kita kumpulkan ada 6 buah buku. Okey, seterusnya Syafiqah. Okey, Kak Pika nak pilih yang seterusnya. Boleh tak dapatkan Syahid? Dalam masa seminggu, saya hanya membaca 2 buah buku. 2 buah buku Dua buah Okey, buku. cikgu. Okey, seterusnya. Boleh tak Noh bagi Kak Pika berapa banyak buku yang Noh baca? Majalah pun boleh ya cikgu? Betul. Buku yang telah saya baca pada minggu ini ialah sebanyak 7 buah buku. Wah. 7 cikgu ni buku. memang tak ada hari rehat ni. Hari-hari baca. Bagus Syahid. Dia ikut Kak Syafiqah suka membaca. Okey, dan kita dapatkan yang seterusnya. Kashifah boleh kongsikan dengan Kak Pika? Bilangan buku yang saya baca dalam masa seminggu ialah 6 buah buku, Kak Syafiqah. 6. Wah, buah. hebat. Sama seperti Akil tadi ya. Okey, baiklah. Terima kasih Kak Syifa. Dan seterusnya boleh tak Kak Pika dapatkan Auni? Saya membaca buku dalam masa seminggu ialah 8 buah buku. 8. Wah. Ini juara ni cikgu. Betul. Paling banyak setakat ini. Jadi yang terakhir, boleh tak Kak Pika nak dapatkan Kisha? Kisha bagaimana pula? Saya telah membaca sebanyak 5 buah buku dalam seminggu. Okey, baiklah. Okey, 5 buah. ya cikgu? 5 buah buku. Okey. Kalau murid-murid semua dapat lihat pada paparan cikgu, di mana cikgu telah mengumpulkan data bilangan murid yang telah membaca buku cerita ataupun cikgu. majalah sepanjang Satu minggu. Ya. Selama seminggu. Jadi, seterusnya apa yang kita nak buat, Syafiqah? Apa tu cikgu? Dah dapat data, kita nak buat apa? Jadi hari ini ingat kembali objektif kita pada hari ini adalah untuk membina pitograf. Ya, betul lah tu. Jadi nak bina pitograf. Okey, cikgu letak kat sini supaya ianya boleh dijadikan bahan rujukan kepada murid-murid untuk membina pitograf. Baiklah Terlebih cikgu. dahulu, okey, cikgu nak minta Syafiqah dan juga murid-murid yang berada di rumah serta tetamu cikgu untuk menyediakan satu kertas A4 dan pen marker. Okey, jadi murid-murid yang sedang menonton jangan lupa keluarkan kertas A4 dan juga pen marker ya cikgu. Betul. Okey, apa yang kita nak buat cikgu? Okey, macam Syafiqah, cikgu dah sediakan mini whiteboard. Okey, Syafiqah pun kena buat juga. Okey, sama-sama kita buat ya. Murid dalam talian pun ada juga ya cikgu? Ya, betul. Okey, Macam baiklah. mana dengan murid-murid yang berada yang bersama cikgu jadi tetamu pada cikgu pada pagi ni? Adakah kamu semua dah bersedia? Bersedia ke? Bagi lagi satu thumbs up ni. Dah bersedia. Okey. Okey. Kalau dah bersedia, baiklah.
bagaimana murid-murid dan Syafiqah nak membuat pitograf? Terlebih dahulu murid-murid perlulah melukiskan 2 jalur dan 6 baris. 2 jalur dan 6 baris cikgu? Ya. Okey. Macam mana murid-murid semua anda sedang buat juga, mereka tengah khusyuk. Betul, semua kena buat. Okey, 2 jalur. Macam tu cikgu? Betul. Okey, 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey cikgu, baiklah. Okey. Tapi kan dah siap. Syafiqah dah siap. Murid-murid cikgu macam mana? Boleh tunjuk ke pada cikgu apa yang kamu telah buat? Tunjukkan pada kamera ya. Tengok. Wah. Siap dah dia punya ni. Okey. Terlebih dah okey. Seterusnya. Okey. Okey. Jadi berdasarkan data yang ada pada jadual yang telah cikgu buat, okey. Murid-murid perlu membuat ataupun mencari ataupun melukis, okey, untuk mewakili bilangan ataupun kuantiti yang yang telah kita dapatkan tadi. Okey. Sebagai contoh, katalah saya ada stiker. Apa tu cikgu? Stiker. Okey. Ya cikgu. Okey, di mana stiker yang saya gunakan ni saya wakili ataupun ini mewakili 1 unit. Okey, kalau murid-murid tengok dan Syafiqah pun tengok. Contoh, murid pertama Akil. Akil mempunyai bilangan 6 buah buku yang telah dia baca. Betul cikgu. Jadi saya akan tampal 6 stiker. Simbol, okey, ataupun stiker pada murid pertama. Okey. 1. Jadi kan cikgu, stiker ataupun pelekat kita, simbol kita mewakili nombor buku ya cikgu? Betul. Baiklah. Dan saya pun akan buat sekali. Ya betul. Untuk murid-murid yang bersama cikgu dan juga Syafiqah, cikgu harap Syafiqah dengan murid-murid boleh terus buat. Ini cikgu bagi satu contoh dulu ya. Okey. Okey. Kat mana nak rujuk? Tengok jadual yang kita dah kumpulkan tadi. Jadi pentingnya ada jadual pengumpulan data terlebih dahulu ya cikgu? Betul. Okey, baiklah. Saya pasti kalau di rumah ni murid-murid kita mesti seronok nak tampal-tampal stiker ni. Okey, Syafiqah, macam mana pula kalau murid yang tak ada stiker? Macam mana tu cikgu? Apa yang mereka boleh gunakan yang senang dapat di rumah cikgu? Okey, kalau misal kata murid-murid tak ada stiker ataupun murid-murid boleh lukis tau. Lukis ikut apa saja bentuk yang mereka rasa mudah. Okey. Yang paling penting dia ni adalah mewakili apa? Untuk apa? Buku. Maksud saya, contoh, satu stiker ni adalah untuk mewakili 1 unit. Okey, Syafiqah boleh tengok dekat sini. Satu lambang ini mewakili 1 buah buku. Okey, cikgu, apa jadi kalau kita tiada rujukan pada bawah tu cikgu? Apa jadi? Kalau tak ada rujukan kat bawah tu, macam mana orang nak membaca data yang telah Syafiqah buat? Nanti tersebut? tak boleh faham lah jadualnya. Tak boleh faham lah. Dan juga satu lagi, berapa perwakilan yang dinyatakan di situ bergantung kepada bilangan yang kita cuba tampilkan. Contoh, macam sekarang ni dalam tempoh masa seminggu, murid-murid hanya membaca buku dalam 6, 2, 7. Bagaimana pula kalau kita buat perwakilan data untuk sebulan? Kalau sebulan, bolehkah kita guna satu simbol tersebut mewakili 1 unit? Tak boleh cikgu. Nanti terlalu besar jadual nanti kita. Nanti banyak sangat kita nak buat. Jadi kat situ bergantung kepada 1 unit ataupun 1 simbol gambar tersebut mewakili berapa. Mungkin kita boleh bagi perwakilan 1 simbol untuk 10, 20 dan mengikut kesesuaian. Baiklah cikgu. Okey. Okey, kita bagi masa untuk Syafiqah dengan murid-murid. Lakukan yang sama. Lakukan yang sama, betul. Baiklah cikgu. Jadi strategi tampal yang ini ke? Oh, yang ini. Terima kasih Syafiqah. Tahu tak murid-murid semua yang berada bersama cikgu hari ini,
Di sebelah Kak Syafiqah tu nampak tak ada carta ganjaran. Carta ganjaran ni kita akan letak token ataupun stiker kepada murid yang dapat menjawab soalan dengan tepat. Wah, saya pasti ramai yang suka melihat jadual carta ganjaran ni dan ramai sama-sama nak mendapat markah yang banyak, cikgu. Betul. Okey, ada tak yang dah siap murid-murid cikgu? Okey, siapa nak dapat ganjaran pertama ni? Okey. Ada siapa yang dah siap? Kalau dah siap boleh maklumlah. Boleh. Silakan. Kita yang pertama tadi sekali kita ada siapa tadi? Syahid ya? Okey, Syahid. Ya, Syahid. Okey, baiklah cikgu, kita nak kerana pada paparan yang kita lihat tu, Syafiqah, semua murid kita telah membuat pitograf. Ya. Okey, macam-macam color ada. Betul. Okey, kita bagi satu markah untuk mereka. Satu makan untuk setiap seorang ya? Ya, betul. Wah, okey. Baiklah cikgu. Jadi kan cikgu, seperti yang cikgu nyatakan tadi, bila kita mewakili sesuatu yang lebih besar, contohnya daripada 1 minggu, kita jadikan 1 bulan. Kalau kita nak jadikan satu pelekat tu ataupun simbol tu sebagai 5 buah buku pun boleh ya cikgu? Boleh. Macam saya kata tadi, terpulang kepada data yang kita perolehi. Kalau data tu terlalu besar, kita akan jadikan satu simbol ataupun gambar tersebut mewakili kepada unit yang lebih besar. Okey, sebelum tu Syafiqah, mesti nanti semua tertanya. Murid 1, murid 2, murid 3, murid 4, murid 5, murid 6 tu siapa? Ya, macam mana kita nak tahu ni cikgu? Tak ada nama. Okey, sekarang ni kuasa untuk memberi mata ganjaran kita bagi pada Kak Syafiqah. Jadi Syafiqah boleh tulis nama diorang. Baiklah cikgu. Jadi saya tulis di sini sahaja ya. Ya, murid pertama kita bagi nama siapa? Kak Syafiqah nak pilih nama siapa ya? Tapi Kak, kalau ikutkan saya nak ikut jadual yang inilah cikgu, boleh ke? Okey, boleh. Okey, yang pertama tadi Akil. Jadi Kak Pika akan tulis Akil dan seterusnya tadi kita ada Syahid. Okey. Dan No. Dan seterusnya tadi Kashifah. Okey. Auni. Dan yang terakhir Kisha. Okey. Jadi bila dah ada nama, barulah mereka bertambah semangat nak jawab soalan kita. Betul. Kalau tak jadi murid 1, 2, 3 tak tahu siapa tak tahu cikgu. Siapa. Okey. Kita nak kasih mereka bersaing lagi. Baiklah cikgu. Soalan cikgu. Berdasarkan jadual dan pitograf yang murid-murid dah buat, boleh tak nyatakan kepada cikgu siapakah yang mempunyai bilangan buku cerita dan majalah yang dia baca dalam masa seminggu? Okey, siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Saya tu siapa? Silakan. No. Okey, No. Berdasarkan fotograf yang saya bina, murid mempunyai bilangan paling sedikit membaca buku atau majalah ialah murid 6. Cikgu. Murid 6. Betul ke? Murid-murid yang lain macam mana? Dapat jawapan sama dengan No ke? Adakah betul jawapan No? Betul ke jawapan No? Okey, dia kata betul. Okey, kita bagi tambah satu lagi markah untuk lagi. Wah, untuk No. Nampaknya Noh sekarang ini mendahului semua ya. Okey. Kita terus lagi. Ya, soalan kedua. Dalam pemerhatian murid-murid, berdasarkan pitograf yang murid-murid telah bina. Okey, murid manakah yang mempunyai bilangan bacaan buku cerita dan majalah yang tertinggi dalam masa seminggu? Tertinggi. Okey, Kak Pika tahu ni, tapi siapa nak mendahului Kak Pika ni? Cuba angkat tangan. Siapa nak jawab? Silakan Syahid. Ya. Murid yang mempunyai bilangan buku cerita atau majalah dalam seminggu ialah Auni. Tadi dia mesti dia ingat Kak Syafiqah sebut tadi. Okey, betul. Jadi kalau betul, kita nak bagi apa? Kita bagi lagi satu pelekat. Okey.
Okey, cikgu seterusnya cikgu. Siapa kita nak pilih? Syahid, Syahid. Kak Fika, Syahid. Syahid. Kenapalah Kak Fika duk ingat nampaknya Auni ni? Kak Fika ni dia teringat dekat Auni ni. Dia minat kat Auni. Okey. Baiklah, cikgu. Satu lagi soalan. Okey, soalan ni mencabar sikit. Ya, cikgu. Okey, siapa nak jawab? Belum tanya soalan, kita dah tanya siapa nak jawab ni. Siapa nak jawab? Okey. Okey. Soalan cikgu. Berapakah jumlah bilangan buku cerita dan majalah yang dibaca oleh ke-6 murid cikgu pada hari ini? Tu siapa Saya, angkat tangan tu? cikgu. Saya tu siapa? Kita Semua angkat tangan. Ya, betul. Syahid angkat tangan. Okey, silakan. Silakan. Silakan Akil. Akil, silakan. Jumlah buku dan majalah yang dibaca oleh semua murid dalam masa seminggu ialah 34 buah buku. 34. Okey. Betul ke? Murid-murid lain dapat jawapan yang sama ke dengan Akil? Okey, betul. Okey. Jadi apa lagi? Oleh kerana yang ni Kak Fika nak bagi berapa? Sebab dia mengira, dia telah mengira ni. Saya rasa kena bagi, cikgu rasa 2, setuju tak? Okey, kita bagi 2. 2. Sebab kena kirakan jumlah ya tadi? Betul. Okey, baiklah. Akil. Cikgu memandangkan kita masih ada lagi murid yang perlu mungkin mendapat markah lagi sikit supaya sama rata ataupun lebih sikit pun boleh. Kita akan membuat lagi banyak aktiviti selepas ini. Seperti Cikgu Zana sebutkan tadi, kita ada lagi carta palang. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, rakan-rakan semua, jom kembali ke kelas. Kita belajar mata pelajaran matematik pada hari ini, khususnya tajuk pengumpulan data bersama cikgu kita, Cikgu Suzana Ali, ataupun lebih mesra disapa Cikgu Zana. Baiklah, cikgu. Sebentar tadi seronok ya, rakan-rakan semua, kita belajar tentang piktograf. Jadi kali ini pula kita nak belajar apa ya, cikgu? Okey, kali ini kita nak belajar carta palang. Carta palang. Okey, kalau Syafika ingat lagi, di awal kita punya segmen tadi, Syafika telah memberi kepada cikgu data tentang pemberian vaksin di Penerima Malaysia. vaksin, ya? Ya, betul. Jadi, apa yang cikgu nak murid-murid semua lihat adalah dalam mengumpul data dan ingin membina carta palang, Ya, cikgu. benda yang paling penting adalah murid-murid perlu tahu apakah nilai dia, nilai yang berkaitan. Okey. Manakala di bahagian carta palang pula, murid-murid perlu tahu dia punya nilai senggatan, paksi mencacang dan paksi mengufuk. Apa itu paksi mencacang? Paksi mencacang, paksi mengufuk. Mengufuk. Okey. Jadi, kalau murid-murid tengok, okey, berdasarkan data yang diperolehi tadi, okey, ini adalah merupakan contoh graf palang mencacang. Tapi tadi kita belajar piktograf, Syafika ada nyatakan pada saya, cikgu, adakah sesuatu simbol itu mewakili untuk satu unit saja? Ianya bergantung kepada bilangan ataupun data. Betul. Kalau murid-murid lihat pada carta yang saya pamerkan ini, bilangan dia ataupun senggatan dia agak besar. Tapi hari ini saya nak Syafika dan murid-murid menjadi tetamu cikgu untuk membina graf palang berdasarkan data yang sikit je. Okey, jadi tak begitu banyak. Jadi Tak begitu kita mula banyak. sedikit sebab dahulu. kita dalam proses belajar. Ya, cikgu. Baiklah. Dan data yang kita ingin kumpul adalah simple je, Syafika. Apa tu, cikgu? Pagi tadi kan dah sarapan. Ya. Okey, Syafika sarapan apa? Saya sarapan air Milo dan juga roti canai. Roti canai. Alamak, roti canai. Saya beli kuih-kuih. Oh, kuih, cikgu. Jadi saya selalu pergi ke kedai tu dan saya perhatikan ramai pelanggan yang datang. Jadi daripada situ saya terfikir, okey,
macam mana kita nak tahu berapakah peniaga tersebut menyediakan kuih muih di kedai dia. Oh, okey. Untuk makluman semua, saya telah membuat satu bancian di mana mendapatkan data bilangan jualan kuih bagi sebuah kedai. Okey, macam saya kata tadi, Syafiqah sarapan roti canai. Betul. Saya sarapan kuih donat. Oh, kuih donat, cikgu. Sedap tu. Okey. Jadi kat sini, kalau murid-murid semua yang bersama cikgu, boleh lihat paparan ni di mana terdapat 4 jenis kuih yang saya kumpulkan ataupun saya ambil data dia. Ya. Karipap mempunyai bilangan 150, donat 160, pau 200, apam 120. Wah, cikgu, mesti cikgu lama kat kedai tu nak kira satu-satu Okey. Good question. Okey, dalam mengumpul data, Ya. kita perlu pelbagai strategi. Sama ada kita melalui pemerhatian, kita juga boleh melalui pertanyaan. Kita tanyalah dekat tuan kedai. Ya. Jadi daripada situ kita boleh membuat bancian ataupun kita boleh membuat tafsiran dalam masa seminggu, sebulan maupun setahun. Okey, baiklah. Tidaklah membuang masa kita nak tunggu setahun pula kan? Betul. Baiklah. Itu rasional dan pentingnya pengumpulan data. Okey, baiklah cikgu. Okey, jadi untuk murid-murid yang berada bersama cikgu dan juga murid-murid yang jadi tetamu pada hari ini, okey, apa yang cikgu nak sekali lagi sediakan sekeping kertas A4 dan juga pen. Okey, sebab kali ini cikgu nak minta murid-murid bina graf palang pula berdasarkan maklumat yang telah cikgu kumpulkan. Okey, cikgu. Okey. Jadi, benda yang pertama, murid-murid kena pastikan Ya. lukis satu garisan mencacah. Seterusnya, buat garisan mengufuk. Okey, cikgu. Okey. Dah ke? Okey. Kak Syafiqah kan nak buat pun boleh terus buat Kak Saya akan Syafiqah. turut sama ya, cikgu. Baiklah murid-murid, di rumah jangan lupa kita sama-sama buat aktiviti ni. Kita belajar satu persatu cara nak buat carta palang. Okey, cikgu? Okey. Daripada sini, Ya. okey, murid-murid perlu pastikan berapakah nilai senggatan yang mereka perlu buat ataupun mereka guna untuk mewakili data yang mereka perolehi daripada jadual sebelum graf palang dibina. Okey, cikgu. Okey. Kak Syafiqah, kita Macam mana kita nak tahu berapa banyak sengkatan yang kita perlukan, cikgu? Itulah kita kena bergantung Kak Syafiqah. Kepada data kita ya? Ya, mungkin ada murid Ya. dia gunakan senggatan tu, satu senggatan untuk 10. Oh. Mungkin 20. Tengok berapa 50. besar data kita Ya, kan, cikgu? betul. Itu yang paling penting. Sebab tu kita perlu tahu berapakah nilai sebenar, berapakah jumlah untuk kuantiti yang kita cuba pamerkan. Okey, baiklah cikgu. Okey, ada yang dah siap ke? Ada yang dah siap takat membuat senggatan? Ya, saya. Saya dah siap. Siapa tu dah siap? Nak kumpul mata ganjaran lah tu. Ya, Siapa tu yang sama pertama kan? dah siap tu? Saya Kisha. Kisha. Okey, Kisha tunjuk kat cikgu. Wah. Wah, okey. Tengok macam tu. Okey, tengok. Karipap, donat, pau, kuih apam. Okey, kita bagi makan untuk dia Kak Syafiqah. Ya, berapa tu cikgu? Ikut terpulang pada Kak Syafiqah nak bagi berapa. Kak Syafiqah lah ni. Okey, baiklah untuk Kisha kita bagi satu markah ya cikgu. Okey. Okey. Murid yang lain bagaimana pula? Dah siap juga ke? Boleh tunjuk ke? Baiklah. Siapakah seterusnya cikgu? Siapakah yang seterusnya yang dah siap? Boleh pilih mana-mana cikgu nak. Okey, kat sini saya nampak Kashifah. Kashifah. Okey, Kashifah, tolong tunjuk jawapan kamu. Okey, Kashifah, boleh cikgu tanya berapakah nilai senggatan yang Kashifah gunakan? 50. Okey, saya cuba buat macam yang Kak Syifa beritahu. Okey. 50. Okey, kalau kita mula senggatan 50, lepas 50 berapa? 100 cikgu. 100.
Selepas itu 150. 150, 200. 200, 250. 250, 300. 300. Kita perlu sampai habis ke? Saya tak pasti cikgu, saya rasa macam terlalu banyak. Bilangan dia lagi besar daripada bilangan yang kita perlukan. Okey, jadi kita dah boleh berhenti sampai 300 pun tak apa. Okey. Sebab kita tengok balik jumlah data yang kita ada, paling tinggi 200. Ya. Okey, jadi sekarang ni kita cuba lakarkan. Ya. Saya ikut skala yang Kak Syifa bagi. Okey, yang pertama Karipap. Karipap berapa dia tadi Syafiqah? Karipap 150. Okey, ke 150 bermakna kalau saya nak lukis, Brapalang tu dekat mana ya? Dekat 150 lah cikgu. Okey, jadi macam mana nak tengok? Macam mana tu cikgu? Okey, jadi katalah kalau pembaris guna pembaris ataupun yang berkaitan, Syafiqah tengok dekat bahagian senggatan. Okey, nampak pastikan benda tu selari. Ya. Okey, jadi sini 150. Okey. Okey, kita buat 150. Harus diingat ya murid-murid. Untuk tujuan ini, murid-murid boleh menggunakan pembaris ya. Ya, dan satu lagi, membuat grapalang dia tak boleh putus. Maksudnya, murid-murid perlu lukiskan dia penuh. Okey, jadi yang pertama 150. Ya cikgu. Kalau donat 160 macam mana? Kita lebihkan sikit daripada 150 tadilah. Okey, ini anggaran dia. Anggaran ya cikgu. Okey, dia punya saiz dia. Seterusnya 200. Okey. Dan yang terakhir, apam kita cikgu. Dan yang terakhir apam 120. Okey. Alamak, goyang-goyang cikgu drawing. Okey. Jadi, bila murid-murid lihat, okey, Syafiqah pun boleh tengok sini. Ya, cikgu. Okey, berdasarkan grapalan ni, apa yang kurang? Saya rasa sebab saya tengok pun saya tak tahu dia tentang apa ya cikgu. Jadi apa yang perlu kita buat? Kena label lah cikgu. Kena label, bagus. Okey, jadi kat sini kita labelkan macam tadi Kak Syifa dan murid-murid yang lain buat Karipap. Okey, lagi donat. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Ya, saya boleh. Kalau tulisannya mungkin agak panjang kan cikgu, boleh tak kita buat rujukan seperti yang dalam piktograf tadi? Boleh? Bagus Syafiqah. Maksudnya mesti dia dah terer matematik ni. Alamak tak cikgu. Murid-murid kena ingat Ya. Okey, jadi yang paling penting kalau dah tulis dia punya apa dia punya berkaitan, dan jangan lupa tajuk dekat atas. Tajuk. Jadi murid kena tulislah bilangan jualan kuih. Jualan kuih. Kalau tak ada tajuk, tak fahamlah tentang apa cikgu. Betul. Bagi sebuah kedai. Okey, dapat ke yang sama murid-murid dalam talian? Okey ke? Okey, kalau okey dapat tunjuk dekat cikgu. Boleh tunjuk lagi sekali. Tadi sebentar tadi mungkin kita dapatkan Auni ya cikgu, dia telah menunjukkan hasilnya. Okey. Alamak, kita nampak Auni je yang ada tajuk. Jadi kita bagi satu markah lagi kepada Auni. Yang lain kita tak boleh bagi markah sebab catapalan dia tak lengkap. Baiklah cikgu. Okey. Jadi yang seterusnya mungkin boleh cuba lagi ya murid-murid. Kita masih ada lagi aktiviti selepas ini. Dan untuk tujuan itu cikgu, kita berehat terlebih dahulu. Okey. Murid-murid yang sedang menonton, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini di slot tahap 2. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembalinya ke rancangan Didik TV bagi slot tahap 2. Hari ini kita belajar Mathematics
STEM. Dan tajuk kita ialah pengumpulan data. Dan sebentar tadi bersama Cikgu Suzana telah pun seronok saya sebenarnya Cikgu. Sebab saya rasa seperti seorang penganalisis data. Sebab kita dah belajar buat pictograph, cartapalan dan yang paling best ni kita mentafsirkannya Cikgu. Betul. Sebab tu Syafiqah, revolusi industri 4.0 dia telah melahirkan banyak teknologi baru berkaitan tentang analisis data. Kenapa perlu ada analisis data? Kenapa, Cikgu? Ianya kerana untuk daripada data yang kita kumpul tu secara terperinci, kita dapat menganalisis dari segi pelbagai sumber untuk menggunakan data-data tersebut dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Baiklah Cikgu, cakap pasal tepat dan efektif ni, kita ada latihan lagi ke untuk murid-murid kita dalam talian ni? Sudah pasti. Sebab untuk murid-murid kita ni, kita dapat memastikan mereka betul-betul faham dengan apa objektif yang kita pelajari pada hari ini. Okey, baiklah Cikgu. Untuk makluman semua, bersama Cikgu ada 2 bahan. Okey, di mana Cikgu namakan Stesen 1 berbentuk pictograph, Stesen 2 berbentuk carta palang. Okey, kenapa Cikgu tunjuk macam ni? Kenapa Cikgu? Sebab daripada segmen kedua dan ketiga kita dah belajar dah macam mana nak buat pictograph, macam Syafiqah kata, dan juga kita belajar juga bagaimana nak membina carta palang. Tetapi kita nak mentafsir pula. Mentafsir bagaimana? Murid-murid kena jawablah soalan. Okey, baiklah. Benda yang paling Syafiqah suka lah tu, nak bagi ganjaran. Betul Cikgu, sebab kalau kita lihat pada syarta ganjaran ni masih lagi ada peluang untuk anda menebus ganjaran kita ya Cikgu? Betul. Okey, baiklah. Okey, jadi Cikgu harap murid-murid yang menjadi tetamu Cikgu pada hari ini bersedia dengan soalan yang akan Cikgu nyatakan. Okey. Suka Cikgu ingatkan Syafiqah, Ya, dari Cikgu. mana saya dapat sumber ni semua? Dari mana tu Cikgu? Boleh Okey, ceritakan sedikit? daripada portal sumberku.moi.dl.edu.my. Seperti yang tertera di skrin kita pada waktu ini, boleh ke situ ya Cikgu? Ya, betul. Sebab dekat dalam portal tu terdapat banyak lagi soalan. Okey, tapi hari ni Cikgu ambil 2 je dulu. Okey, baiklah Cikgu. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita teruskan semangat membara murid-murid kita untuk mengumpul ganjaran. Baiklah Cikgu, soalan pertama kita. Soalan yang pertama. Berapakah jumlah ikan yang ditangkap oleh semua peserta? Okey, siapa cepat tu? Angkat tangan cepat. Lagi satu markah ya Cikgu. Berapa banyak markah kita nak bagi untuk jawapan ini? Silakan. Cikgu mungkin boleh ulang soalan Cikgu. Okey, sekali lagi. Berapakah jumlah ikan yang ditangkap oleh semua peserta? Jumlah ya murid-murid. Kena ingat balik Syafiqah. Ya. Dalam pictograph, satu simbol ataupun gambar mewakili berapa? 110. Siapa tu? Ada yang nak jawab? Siapa? Angkat tangan. Okey, bagi tahu nama siapa tu? Kisha. Kisha. Okey. Kisha, apa jawapan Kisha? 120. 120. Betul ke? Yang lain? Kalau boleh, kalau betul boleh bagi anggukan sedikit. Betul ke murid-murid semua? Okey. Syahid. Syahid kata macam ni. Okey, Syahid. Berapa jawapan Syahid? Berapa jawapan Syahid? Jumlahnya. Berapa Syahid? 125. 105. Okey, mari kita bilang. Okey. Okey, dalam menilai pictograph, okey, membaca data, murid-murid kena ingat, Kak Syafiqah jangan lupa. Ya Cikgu. Kat sini lambang ataupun simbol ikan mewakili 10 ekor. Jadi, untuk adib ada 1, 2, 3 dan separuh. Kalau separuh maksudnya? Maksudnya 5 lah Cikgu. Okey, jadi adib 35. Aziz 1, 10. Ali ada 1, 2, 3, 4. 40. Azam 1, 2, 3. Jadi berapa semua sekali? Nampaknya betul lah jawapan Syahid tadi Cikgu. 125. Salah. 105 ya Cikgu tadi jawapannya. Syahid jawab 105. 105 bukan Cikgu? Bukan. Apa jawapannya, tak Cikgu? tepat. Cuba lagi. Siapa nak jawab? Kak Pika pun tadi keliru salah. ni. Dah 2 orang jawab tapi jawapan salah. Okey, tadi yang pertama angkat tangan tadi ialah Kashifah. Silakan Okey, Kashifah. Berapa Kashifah?
115. 115 tepat. Tepat, Okey, cikgu. kita bagi ganjaran untuk Kak Syifa. Berapa cikgu? 2. Wah, hebat sekali. Okey, jadi maknanya kat sini yang mendahului sekarang ialah Kak Syifa ya cikgu? Oh, ada lagi seorang. Akil. Akil sama markahnya. Okey, baiklah cikgu. Soalan 2. Soalan yang kedua. Pada umur berapakah jumlah kemalangan paling tinggi? Ini pada graf palang. Okey, siapakah? Yang paling tinggi. Murid-murid di rumah jangan lupa buat sama-sama ya. Okey. Yang paling tinggi murid-murid. Boleh angkat tangan kalau Boleh dah tahu angkat jawapan. tangan? Okey, Kak Syifa cikgu. Kak Syifa lagi. Okey, Ya. apa dia Kak Syifa? Silakan Kak Syifa. 71 hingga 75. Apa? Maksudnya bagi umur 71 hingga 75 merupakan bilangan yang tertinggi yang terlibat dalam kemalangan jalan raya. Okey, tepat. Kita bagi lagi stiker untuk Kak Syifa. Okey, berapa tu cikgu? Okey, Kak Syifa. Okey, bagi 1. 1. Okey. Okey, baiklah cikgu. Memandangkan kita pun telah sampai di penghujung rancangan kita pada hari ini, cikgu boleh tak sedikit rumusan bagi keseluruhan persembahan ataupun murid-murid kita pada hari ini? Okey, secara kesimpulannya pada hari ini, Ya. murid-murid telah berjaya membina pitograf, catat palang, seterusnya mentafsir kedua-dua apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya. Okey, yang paling penting murid-murid semua dan semua yang berada menjadi tetamu cikgu, sekiranya murid-murid ingin mendapatkan soalan yang lebih banyak dan juga sumber berkaitan tentang apa yang kita pelajari, bolehlah melayari sumberku moi.dl.edu.my. Okey, baiklah cikgu, seperti yang disebutkan juga tadi, kita pun telah mengumpulkan markah melalui carta ganjaran. Jadi seluruh permarkahan mereka bagaimana pula cikgu? Okey, Untuk murid-murid secara kita pada hari ini. kesimpulannya, Ya. okey, murid yang mendapat markah yang tertinggi dalam carta ganjaran kita pada hari ini, okey, Kak Syifa. Kak Syifa. Okey, bagi tepukan untuk Kak Syifa. Wah, bagus Tania. Dan semuanya cikgu ya, seperti kita lihat pun melakukan terbaik juga pada hari ini ya untuk jawab. Betul, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baiklah cikgu, terima kasih Cikgu Suzana Ali daripada Sekolah Kebangsaan Seksyen 1 Bandar Kirara di Puchong Selangor kerana berada bersama kami untuk berkongsi ilmu dan mengajar kita matematik, khususnya tajuk pengumpulan data pada hari ini. Cikgu, terima kasih dan juga terima kasih murid-murid dalam talian kerana bersama kami menjawab soalan dengan syabas sekali. Tepukan untuk anda semua lagi sekali, boleh ke? Okey, terima kasih. Baiklah cikgu, sehingga kita berjumpa lagi, jangan ke mana-mana, kita masih ada lagi rancangan Didik TV selepas ini. Jadi kekalkan setia di depan kaca TV anda. Assalamualaikum, sehingga kita berjumpa lagi. Salam sejahtera, bye-bye. Didik TV KPM